Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Sihat kah? Sehat, cikgu. Musim-musim penyakit begini kita kena elakkanlah di tempat-tempat awam. Kalau cikgu. boleh janganlah keluar rumah. Kalau tidak hal penting sangat di rumah sajalah. Oke, cikgu. Tadi sebelum masuk ada scan My Sejahtera? Ada. Ada cek suhu? Ada. Bagus. Jadi kamu masih ingatkah nama cikgu siapa? Masih. Cikgu Midin. Oke, coba tulis nama sini ya. Oke, cikgu. Oke, ini nama cikgu Muhammad Azmidin bin Maidin. Ingatkah apa kod kursus kita pada pagi ini? Ingat. TV 300 303 2013. Oke. Berapa tarik hari ini? 10 hari bulan 2. 10 hari bulan 2. Kehadiran semua adakah? Ada, cikgu. Cukup? Berapa kamu semua ini? 10 orang. 10. Bagus. Cikgu mau kamu maintainkan kehadiran kamu beginilah sampai habis SEM. Oke, cikgu. Sebelum itu, cikgu mau kamu kemaskan meja kamu itu. Kemas baik. Duduk duduk bagus-bagus. Oke, cikgu. Kaki jangan dikerus ya, letak ke bawah. Tolong silentkan telepon masing-masing. Nanti boyfriend, girlfriend kamu call pula nanti ya. Iya, Nanti cikgu tangkap itu. Oke, kita belajar tentang tajuk baru kita. Tajuk apa? Apa nama tajuk kita ini hari? Pengenalan unit sistem perbuatan. Caja, pandai. Cikgu tulis ini ya tajuk dia. Pengenalan unit sistem turbocharger. Jelas kan? Nampak kan nih? Nampak, cikgu. Oke. Kita akan berbincang tajuk baru dan cikgu akan tulis tentang tujuan pembelajaran di sini. Pertama, jelaskan susun, atur sistem turbocharger. Kedua, uraikan operasi sistem turbocharger. Yang di belakang tuh jangan main fokus. 3, terangkan komponen utama turbocharger
Keempat, huraikan prinsip asas sistem turbocharger. Nyatakan kebaikan turbocharger. Nampak kan? Biarpun tulisan cikgu macam ada cakar ayam sikit, penting kamu nampakkan. Nampak cikgu. Ini ialah tujuan pembelajaran kita hari ini. Cikgu mau lepas pembelajaran di akhir nanti, kamu semua boleh tahu tentang susun atur, operasi dia, komponen, prinsip dia, kebaikan turbocharger. Cikgu. Jelas? Jelas. Okey, sini kamu tengok slide. Nampakkah kalau cikgu di sini? Nampak. Ini apa yang kamu paham tentang turbocharger? Selain dari slide ini. Dah paham cikgu, dah paham. Kamu tidak paham kan? Mungkin kamu belum pernah nampak lagi benda ini. Belum. Turbocharger ini ialah sebuah alat pengepam angin yang dipacu oleh tekanan gas exhaust untuk meningkatkan kuasa enjin. Sebelum ini kereta yang tidak menggunakan sistem turbo, dia untuk mendapatkan daya enjin yang kuat, horsepower yang kuat, dorang akan membesarkan enjin. Jadi di masa sekarang pakar otomotif dorang tidak menggunakan enjin besar lagi, cuma dorang akan menggunakan sistem turbo. Sistem turbo dia lebih kurang sama dengan enjin yang berkuasa 2.0 enjin 2.0. Jika dipasang enjin sistem turbo, ia akan menjadi seperti enjin besar tanpa menggunakan enjin besar. Pahamkah prinsip? Di sini cikgu ada satu video. Cikgu akan bagi kamu tengok macam mana cara kerja sistem turbo ini. Kamu tengok kejap. Ini ialah turbo. Turbo ini dia mempunyai dua roda dan satu shaft penyambung roda tersebut. Sebelum kamu faham, sistem turbo ini dipacu oleh enjin. Ini ialah pembakaran dalam enjin. Macam ni kamu tengok, dia ada naik turun atas. Dari intake, angin masuk ke dalam lubang pembakaran iaitu blok. Kemudian akan dikompres, bahan api dengan udara akan masuk sama dan akan memberi kuasa mempatan. Ini ada dua jenis wheel, turbine wheel dan compressor wheel.
Tengok sini ya. Ini turbine housing ialah dia punya binaan dalam. Ini inlet port of turbine. Angin ini gas exhaust yang masuk ke dalam sistem turbo dan memusingkan turbin ini. Kemudian gas exhaust yang terhasil daripada enjin akan terbuang dan sini turbin compressor wheel akan ikut berpusing dan dia akan menyedot udara masuk ke dalam sistem turbo dan dia akan berpusing dan masuk ke dalam sistem enjin balik. Dia punya sistem begini saja. Gas exhaust dia akan pergi ke sistem turbo. Dia akan memusingkan turbine wheel dan turbine wheel akan memusingkan compressor wheel dan akan masuk ke dalam intercooler. Intercooler ini fungsi dia sama saja seperti radiator. Macam sama pula cikgu. Dia sama saja untuk menyejukkan udara. Intercooler dia menyejukkan udara yang panas sebab dia akan bercampur dengan gas exhaust di sini. Itulah dia masuk intercooler dan akan menyejukkan. Kemudian dia akan masuk balik ke dalam sistem enjin balik. Sini wastegate. Sini ada satu lagi komponen dipanggil wastegate. Cikgu akan bagi tengok kamu nanti apa fungsi itu wastegate. Okey. Kenapa dia lag gitu? Ini tidak penting lah. Kita teruskan ya. Ini macam tadi. Nampakkah susunatur dia ni? Dia bermula daripada pusingan enjin, kemudian masuk ke dalam pipe exhaust. Pipe exhaust yang akan pergi ke sistem turbo. Kamu mesti paham ini prinsip enjin. Dia ada 4 lejang. Pertama, udara masuk sini, dia akan melalui intake manifold masuk ke dalam sebuk pembakaran. Kemudian sini akan terjadinya ledakan. Letupan. Letupan hasil daripada mempatan udara dan bahan api, kemudian menghasilkan gas exhaust di sini. Gas exhaust akan pergi ke turbine wheel, turbo, dan turbine wheel akan berpusing. Kemudian dia akan dalam masa yang sama dia akan memusingkan compressor wheel di sini, dan compressor wheel akan menyedot udara masuk ke dalam sistem turbo dan masuk ke dalam pipe turbo. Fahamkah? Kemudian dia akan ada intercooler. Inilah fungsi intercooler ini. Intercooler ini dia menyejukkan udara yang ada pada sistem turbo ini. Sebab sistem turbo ini akan bercampur juga dengan gas exhaust. Dia akan menyejukkan, kemudian pusingan dia sama juga. Dia begitu berpusing-pusing saja. Untuk kamu lihat video satu lagi. Semua kereta yang menggunakan enjin turbo, kamu pernah dengar? Bising kan? Nanti kamu ada dengar satu bunyi lagi. Itu kamu pernah dengar bunyi bilang dia macam lepas angin. Itulah fungsi wastegate actuator. Dia untuk membuang angin yang berlebihan supaya dia tidak masuk balik ke dalam sistem turbo. Macam tu. Faham? Ni operasi dia.
Operasi dia menggunakan gas exhaust untuk roda turbin ke shaft ke roda mempatan. Macam saya bilang tadi, dia dari enjin, gas exhaust akan memusingkan roda turbin. Kemudian shaft akan berpusing untuk roda mempatan, compressor wheel. Roda tersebut memampat dan memasukkan udara ke enjin sehingga mencecah 9 PSI. 9 PSI itu lebih kurang 9.000 km sejam. Lebih kurang begitulah kelajuan dia. Lajunya. Ya, dia laju supaya tekanan dalam cepat. Gitu. 3. Untuk meningkatkan kuasa enjin turbo. Untuk meningkatkan kuasa enjin, turbocharger yang kecil saiznya adalah amat sesuai untuk para pengguna. Untuk pengguna-pengguna di Malaysia, diorang suka guna enjin turbo yang kecil untuk lagi jimat bahan api. Tanpa menggunakan enjin besar. Kalau kita guna enjin besar pun, enjin besar, bahan api banyak kita pakai, tidak jimat juga kan? Ya, jadi dia mesti ada turbo, jadi mempatan dia kuat dan akan mengurangkan penggunaan bahan api. 4. Turbocharger tidak menggunakan kuasa enjin kerana dipandu khas oleh aliran gas exhaust saja. Macam tadilah, turbocharger ini dia menggunakan gas exhaust sahaja. Okey, seterusnya ini komponen-komponen utama. Bukan karburator ini, salah ini. Komponen utama turbocharger. Seperti yang kamu lihat sini. Sini ialah lubang pipe masuk gas exhaust. Kemudian ini ialah turbine wheel. Turbine wheel ni akan memusingkan compressor wheel sini. Sini dia akan masuk dan ini akan memusingkan turbine wheel, compressor wheel. Ini housing dia lah, housing. Housing ni biasanya dia gunakan besi padat. Besi padat. Ini bilang tadi wastegate. Ada kamu pernah dengar? Ada kamu dengar tadi bunyi pss. Inilah fungsi wastegate tu. Dia membuang lebihan udara yang ada pada sistem turbo tadi. Paham tak setakat ni? Paham, cikgu. Paham, cikgu. Okey, teruskan. Prinsip asas sistem turbocharger. Kuasa enjin, jenis bahan api, pembakaran yang sempurna. Macam itulah. Kuasa enjin, dia memusingkan enjin kemudian menghasilkan gas bahan api, gas exhaust dan pembakaran sempurna. Jika bahan api itu berlebihan, maka ianya boleh terbakar secukupnya dan menghasilkan banyak gas exhaust. Lagi banyak gas exhaust yang terhasil, maka lagi laju pusingan turbin wheel, maka makin laju enjin, horsepower dia naik. Kadar aliran masuk gas exhaust boleh ditambah dengan menggunakan blower atau penghembus. Kamu faham kan ni? Kadar aliran masuk gas exhaust boleh ditambah dengan menggunakan blower atau penghembus. Faham? Okey, teruskan. Dengan ini proses tersebut dikenal sebagai turbo charging yang merupakan asal bagi turbo charger. Turbo charging dia dicas oleh gas exhaust. Sebelum itu, cikgu mau tanya kamu turbo charger ini kamu pernah dengar kan? Tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Turbo charger ini dia ada dua bentuk. Satu turbocharger, satu supercharge. Supercharge selalu digunakan oleh kereta-kereta sport. Seperti Supra RX-7. Dia pakai supercharge. Untuk turbocharger, dia dipusing oleh gas exhaust. Untuk supercharger dia pusing oleh mechanical menggunakan belting. Faham kan setakat ni? Paham, cikgu. Ini ialah kebaikan turbocharger. Daya kilas enjin dan kuasa keluaran enjin yang tinggi.
Kebaikan turbocharger ini berbanding yang tiada turbo, daya kilas dia lagi tinggi lah. Kalau sebelum ini enjin kau pakai 2.0, tapi dibandingkan dengan enjin yang menggunakan turbo tapi dia bersisi 1.5, mana lagi laju? Yang ada turbo atau tiada turbo? Tapi tiada turbo 2.0. Ada turbo. Betul, sebab daya kilas enjin dia lagi tinggi. Inilah kegunaan turbocharger, sebab turbocharger dia mengecilkan enjin tanpa menggunakan enjin besar. Lebih kurang macam itulah dia punya. Okey, kedua, mempertingkatkan nisbah kuasa. Dia jika kita guna turbocharger, dia nisbah kuasa dia lagi tinggilah berbanding yang standard. Kurang macam tu. Lebih ekonomik, jimat penggunaan bahan api. Bilang tadi, kalau kita pakai enjin besar, dia kuat makan bahan api kan? Dia laju tapi kuat makan bahan api. Berbanding yang enjin kecil 1.5, dia pakai turbo, dia lagi jimat kan? Betul lah. Secara teorinya begitulah. Pembakaran lebih baik. Untuk sistem turbocharger ini, dia pembakaran lebih baiklah, sebab udara yang masuk ke dalam sistem enjin balik pun dia lagi sejuk. Dia ada tambahan 2 macam radiator dengan angin. Lebih kurang. 5. Kecekapan isi padu lebih baik. Kendalian yang lebih senyap. Senyapkah? Senyap kah cikgu? Macam tak senyap pula cikgu. Kalau kamu tengok secara mekanikalnya, secara teorinya dia lebih senyap. Oh, iya kah cikgu? Iya, dia lagi senyap berbanding yang standard yang memang tiada turbo. Cuma dia bising, yang ada turbo ini dia bising disebabkan wastegate dia. Wastegate dengan exhaust dia diganti. Itu menyebabkan dia bising. Pernah kamu nampak enjin kereta yang standard macam Wigo, iya, Hilux? Pernah? Dia senyap kan? Padahal dia pakai turbo. Sebab itu standard, dia tidak tukar exhaust. Dia punya wastegate pun memang standard. Ada yang lagi bising macam tadi video tadi tu, dia bising disebabkan wastegate dia besar. Itu kuat dia punya tekanan. Okey. Okey. Cikgu akan bagi kamu kertas penerangan. Ini kertas penerangan, kamu membaca dan fahami. Okey cikgu. Kamu sudah siap baca kan? Sudah cikgu. Okey, cikgu ada soalan untuk kamu. Siapa yang volunteer mau jawab? Soalan pertama, namakan alat yang menyejukkan udara. Saya cikgu. Ya, Zulaika, apa? Saya cuba ya cikgu. Okey. Apa tu ya cikgu? Kejap saya ingat dulu. Intercooler kah cikgu? Betul, pandai Zulaika. Tepuk tangan. Pandai. Biarpun dia seorang perempuan, dia boleh jawab. Iya cikgu. Okey, soalan kedua, berapakah PSI maksimum semasa proses memampat dan memasukkan udara? Ada siapa? Okey, Fazira. 9 PSI. Pandai, tepuk tangan. Kamu lelaki-lelaki sana? Kamu kalau sama perempuan. Perempuan jawab semua ini. Lelaki sepatutnya menjawab ni sebab minat kereta kan. Enggak cikgu. Pasti. Okey. Ini jawapan dia tadi kan.
Okey, cikgu akan edarkan kamu kertas tugasan. Okey. Cek. Berapa muka surat cikgu semua? Ada 10 muka surat. Semua ada kah bercetak? Saya 9 nih cikgu. 9 kah? Ya. Japa? Okey, Zulaika ini ya. Ya cikgu, cukup sudah. Okey. Kamu dibagi masa untuk menyiapkan tugasan ini sehingga esok nanti sebelum pukul 8 kamu punya tugasan semua sudah ada di atas meja cikgu. Jangan lambat-lambat Okey, cikgu. Zulaika, siap bertanggungjawabkan kau untuk kutip semua tugasan-tugasan bilangan ya. Okey cikgu, boleh. Okey. Ada apa-apa persoalan lagi yang kamu tidak paham? Setakat dipaham cikgu. Semua paham? Paham. Jadi rasanya tujuan pembelajaran kita hari ini kamu dapatkah? Dapat. Kamu boleh macam jelaskan susun atur sistem turbo charger sudah tahu kan? Tahu. Ini huraikan operasi sistem turbo charger. Tahu? Komponen-komponen dia sudah kamu tahu? Tahu cikgu. Lepas ini kamu kasih kalah itu laki-laki semua sana, perempuan. Ini yang jadi bermaksud tujuan pembelajaran kita pada hari ini tercapailah kan? Iya cikgu. Bagus. Jadi kamu sedia untuk tajuk yang akan datang? Esok kan? Esok lagi kelas kita kan? Iya cikgu, esok. Okey, besok kita amali. Amali ini lelaki paling suka. Amali kita akan overhaul turbo charger. Di sanalah kita akan belajar dia punya komponen. Kita nampak depan-depan. Bukan macam teori ini kita tidak berapa nampak. Jadi kita mau amali baru nampak kan? Iya cikgu. Jadi setakat itu saja dari cikgu. Sekian dan terima kasih.